Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke kelas sejarah DPR pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan agama Islam di Malaysia, di mana kita akan membincangkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Selain itu juga, dalam tajuk ini akan menjelaskan sejarah kedatangan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu hingga merdeka dan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan serta peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu subtajuk yang terdapat dalam bahagian ini. Okey, tengok di sana, agama dianuti, kepercayaan dihormati. Di Malaysia ada pelbagai masyarakat yang menganuti pelbagai kepercayaan. Animisme, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, agama Kristian. Saya sudah jelaskan sebelum ni kan. Okey. Kita terus saja dengan kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ianya dibuktikan melalui bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu, iaitu melalui batu bersurat bertarikh 1303 yang ditemukan di Sungai Tersat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Batu bersurat ditemukan di Pengkalan Kempas, yang ini Negeri Sembilan, yang bertarikh 1467, dan ini membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Jadi ini bukti arkeologi berkenaan kedatangan agama Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam itu datang ke tanah Melayu. Antaranya, peranan pedagang Islam, peranan ulama, dan peranan sultan. Pedagang Islam datang dari negara Arab dan India dan menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Ada juga pedagang ni yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Itu melalui peranan pedagang Islam. Seterusnya, peranan para ulama. Agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Jadi ini adalah peranan ulama. Seterusnya, peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut sama memeluk agama Islam. Jadi tiga peranan ini. Yang pertama tadi peranan pedagang Islam, peranan ulama, dan yang ketiga peranan sultan. Okey. Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut mengandungi hukum Islam dan terdapat dua sumber perundangan di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kita tengok. Hukum Kanun Melaka ianya mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Okey, Undang-Undang Laut Melaka pula mengandungi 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Kanun Melaka, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Manakala Undang-Undang Laut Melaka, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Hukum Kanun Melaka, undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Manakala Undang-Undang Laut Melaka pula melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Jadi, saya harap awak jelas, awak jelas dan faham. Seterusnya, agama Islam dalam pentadbiran. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri.
Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey. Jadi undang-undang ini sangat perlu, sangat penting untuk mengawal kehidupan manusia. Apabila warga negara itu dapat mematuhi, mengamalkan dan mengikuti undang-undang, ianya dapat melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni. Okey. Agama Islam di Malaysia semasa zaman penjajahan British. Okey. Semasa zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Dan undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Ini semasa zaman penjajahan British. Apabila zaman pendudukan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Okey. Agama persekutuan di Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Macam yang saya sudah jelaskan tadi ya, ada yang mengamalkan agama lain. Contoh, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Islam, animisme, itu di Malaysia. Okey. Jadi apa peranan kita? Walaupun kita berlainan agama, berlainan kepercayaan, kita hendaklah menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan dan kesejahteraan negara kita kekal terpelihara. Ingat, kita mesti menghormati agama orang lain, agama kaum lain, agama rakan-rakan kita yang lain. Kita mesti menghormati. Okey, Islam dan perpaduan masyarakat. Dalam Islam ditekankan amalan toleransi dengan bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan. Sebagai contoh, situasi di sekolah kita. Guru-guru kita terdiri dari pelbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Tetapi guru-guru ini boleh bekerja sama untuk menjalankan tugas sebagai guru bagi mendidik murid-murid di SK Sentosa. Begitu juga dengan sektor lain, sektor swasta, sektor lain. Okey. Kasih sayang, mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Ni situasi di kawasan sekolah kita, kawasan perkampungan sekolah kita. Saling mengasihi. Saya pernah tengok ada satu kali pada satu hari itu saya tengok ada kemalangan yang berlaku. Motosikal telah dilanggar. Tetapi ada orang lain yang berhenti dan menghulurkan bantuan. Saya juga turut berhenti dengan beberapa individu lain untuk sama-sama membantu mangsa itu. Okey. Kesederhanaan, bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Berbelanja, menguruskan perbelanjaan dengan berkesan, tidak boros. Bercakap apabila perlu, tidak menyakiti hati individu lain. Dan seterusnya perdamaian, bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai, untuk sama-sama mencari penyelesaian dalam sesuatu masalah. Okey, jadi ini nilai sejagat dalam agama untuk membentuk perpaduan. Okey, jadi itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.